بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك يا الله. نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah muslimin muslimat,
ayahanda, bonda, adik kakak yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Pertama kalinya dulu, kini dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah di atas segala nikmat, pemberian dan juga rahmat yang Allah Ta'ala telah curahkan, berikan kepada kita, yang mana tidak terhitung banyaknya kalau untuk kita mengiranya. Dan sebelum daripada kita meneruskan pengajian kitab kita ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mentajdidkan niat kita untuk mempelajari ilmu, supaya diri kita ini termasuk di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitulah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang satu langkah kakinya berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala akan mempermudahkan baginya satu langkah ke syurga. Jadi mudah-mudahan tidaklah pertemuan kita ini dan penungguan kita di dalam rumah Allah, di dalam masjid ini, hanyalah sekadar untuk mengisi kekosongan dan juga masa lapang, tetapi hadirkanlah niat-niat yang baik, kerana sesungguhnya setiap ketaatan, amal ibadah kita itu dihitung dan dimuliakan oleh Allah oleh sebab dengan niat-niat yang baik, insya-Allah. Kita sambung pengajian kitab kita Penawar Bagi Hati, Syifaul Qulub, Dawaul Qulub, yang telah dihimpunkan oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, Khuwaidim Talabatul Ilm Syarif Al-Haram Al-Makki. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab kita Syekh Abdul Qadir, dan bermula sebab bagi lalai daripada mati, yakni daripada mengingati akan kematian, zikrul maut, iaitulah panjang angan-angan, ataupun dalam bahasa Arab kita panggil tulul amal, panjang cita-cita, panjang angan-angan. Dan sebabnya, sebab yang menyebabkan panjangnya angan-angan kita itu kerana kasih akan dunia dan jahil. Jahil ni maknanya tidak ada ilmu pengetahuan tentang kematian, tentang kehidupan setelah daripada kita meninggal dunia ini. Baik. Jadi kita sambung perbahasan masih lagi pada membicarakan tentang zikrul maut, ingat tentang kematian. Ingat ataupun sebut tentang kematian, sebut dengan lidah, serta ingat sentiasa di hati kita yang betapa dekatnya kita ni dengan kematian. Dan kematian itu adalah permulaan bagi kehidupan negeri akhirat setiap insan. Dan pada pertemuan yang lalu kita dah membicarakan, kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi menceritakan keadaan orang yang beriman di saat dia nak meninggal dunia, yang mana turun malaikat daripada syurga yang wajahnya keputihan seperti mana cahaya matahari, membawa roh orang yang beriman ini, memberi salam, memberi penghormatan, dibalut roh-roh orang yang beriman dengan kain daripada syurga, sehinggalah malaikat tersebut melalui satu kumpulan para malaikat yang lain, haruman orang yang beriman ini, haruman roh orang yang beriman ini dapat dihidu oleh sekumpulan malaikat, dan ditanya oleh malaikat, siapakah si fulan bin si fulan ini, maka dibanggakan oleh malaikat nama hamba Allah tersebut. Sebaliknya orang-orang yang kufur kepada Allah, orang yang melakukan maksiat, orang yang teraka kepada Allah, datang juga malaikat, turun juga malaikat, tapi dalam keadaan rupa yang kehitaman,
kegelapan, dan dalam rupa yang penuh kebencian kepada roh-roh orang yang kufur, orang yang menderhakai Allah Ta'ala. Lalu dia dihina dan juga disebutkan namanya dengan penuh kehinaan oleh para malaikat. Baik, itu keadaan kita setelah mana kita menghampiri dengan kematian. Likulli mautin sakarat, bagi setiap kematian itu adanya sakarat, adanya kepedihan, adanya kesengsaraan. Tetapi apa yang berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita juga tidak terkecuali melalui daripada sakarat, ujian, kesakitan di saat baginda nak meninggal. Adakah ini menunjukkan ataupun kita kata, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah hamba yang dekat dengan Allah, hamba yang rapat dengan Allah, kekasih Allah, dan kenapa Allah Ta'ala tidak memberi keringanan kepada Nabi kita di saat baginda nak wafat, intiqal. Bahkan Nabi juga melalui kesakitan, melalui kesengsaraan, penderitaan, kita kata. Sakit tak ada. Bahkan kesakitan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih berat daripada kesakitan yang dilalui, yang dirasai oleh sekalian orang-orang yang beriman di saat sakarat. Jadi ulama menyebutkan kesakitan yang dirasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah suatu tanda kehinaan, suatu tanda kerendahan kepada Nabi. Bahkan di situlah Allah Ta'ala nak meningkatkan lagi darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisinya. Dan setiap para anbiya itu diuji oleh Allah dengan ujian yang paling berat di kalangan hamba-hambanya. Jadi Nabi kita tidak terkecuali daripada sakarat, daripada ujian, kesakitan, penderitaan di waktu ruhnya nak keluar. Bahkan kesakitan yang dilalui oleh Rasulullah tu 10 kali ganda daripada kesakitan yang dilalui oleh orang-orang yang beriman. Bukanlah menunjukkan suatu kehinaan, bahkan itulah tanda Allah Ta'ala nak mengangkat lebih tinggi darjat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata pengarang kita, apa yang kita nak bicara kepada malam ni, kenapa hati kita ni kadang-kadang seringkali berpaling daripada mengingati kematian. Kenapa manusia, insan ini, dia tidak suka nak sebut tentang kematian, tentang perpisahan, tentang peninggalan segala harta-harta dia di dunia ini, peninggalan segala yang dia sayangi yang ada di dunia ini. Maka lalai kita daripada mengingati kematian itu yang besar sekali. Sebab bagi orang yang tak mahu mengingati tentang kematian adalah tulul amal, panjang angan-angan dia, panjang cita-cita dia untuk terus hidup ke dunia. Tulul amal ni salah satu daripada sifat mazmum, sifat mazmumah, sifat yang dicela. Jadi bila orang ni dia ada rasa dia akan hidup lama lagi ke dunia dan dia akan dapat kehidupan yang panjang, maka di situlah dia lupa tentang janji dia dengan Tuhan. Yaumul Misak yang kita kata. Saat kita pernah berjanji dengan Tuhan, saat kita pernah membuat perjanjian dengan Allah di waktu alam arwah dulu, alam roh dulu. Allah tanya, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Maka jawab sekalian arwah, sekalian roh-roh ni, bala, qalu bala syahidna, bahkan engkaulah Tuhan yang kami saksikan. Jadi sekalian roh kita ni pernah menyaksikan, pernah membuat penyaksian terhadap keesaan Allah Ta'ala. Sama ada keadaan jasad di dunia ni beriman kepada Allah ataupun yang mengkufuri Allah Ta'ala. Hakikatnya roh kita ni roh orang kafir ke, roh orang Islam ke, dulu
di waktu alam arwah, setelah mana Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam AS. Kita boleh tengok syarahan daripada ayat tersebut di dalam kitab tafsir Ibn Kathir, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan setelah mana Allah menjadikan Nabi Adam AS, lalu Allah mengusap belakang Nabi Adam AS, maka keluarlah sulbi, daripada sulbi Adam itu arwah-arwah, roh-roh orang yang beriman, roh-roh orang yang kufur kepada Allah, ditentukan kepada dia. Nah, hak ni orang beriman, hak ni orang kufur. Bahkan ketika itu jugalah diambil penyaksian sekalian arwah, sekalian roh-roh kita ni. Nah, baik. Jadi bila kita dilahirkan ke dunia ni, roh kita dulu yang kita sebut selalu Ruhul Muqaddas, roh yang bersih, roh yang jernih, roh yang mengenal Tuhan. Nah, maka disaluk roh tu dengan jasad. Roh tu masuk dalam jasad kita. Maka jasad di dunia ni Allah Ta'ala lupakan kita. Allah tak ingat dah kita dulu. Nah, maka datangnya agama untuk menerangkan, untuk memberi peringatan, untuk beri tazkirah balik kepada kita. Jangan lupa dulu kita pernah berjanji dengan Tuhan, dulu kita pernah menyaksikan Tuhan, dulu kita pernah mengesahkan Tuhan. Maka oleh sebab agama itulah kita belajar melalui ilmu, dan akhirnya datangnya keimanan di dalam hati kita. Maka bila kita tepuh di dunia ni, kehidupan di dunia ni, mata melihat, telinga mendengar, tangan menyentuh, kaki berjalan, di situlah sebagai perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan, sekiranya kita buat, dia akan menjadi hijab, menjadi tabir, menjadi dinding di antara kita, roh kita ni, untuk mengenal, untuk bermakrifah dengan Allah. Sebab tiap-tiap maksiat yang kita buat akan memberi kesan kepada hati. Jadi hati yang bersih dengan makna rohnya tu tetap bersih. Roh yang bersih melalui hati yang bersih. Maka roh yang bersih, hati yang bersih ini sahajalah yang dapat mengecapi, yang dapat bermakrifah dengan Tuhan. Sebab itu agama ajar kepada kita, jangan tengok benda yang haram, jangan dengar benda yang haram, jangan buat perkara yang haram. Supaya apa? Supaya roh hak dulunya bersih, Ruhul Muqaddas, menjadi tetap bersih. Dan kita nak kembali kepada Allah ni pun dalam keadaan roh yang bersih. Seperti mana hak kita datang ke dunia dahulu, roh kita ni roh yang bersih, begitu jugalah keadaan yang sama kita nak klik kepada Allah dalam keadaan roh yang bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah, berjayalah bagi mereka yang sentiasa menyucikan hatinya. Bila hatinya suci, maka rohnya akan bersih, rohnya akan suci, rohnya dapat berterbangan ke alam hadratillah, kita kata. Sembahyangnya tidak lupa, sembahyangnya tidak lalai, hatinya sentiasa mengingat. Jadi roh ini roh yang bercahaya. Tapi kalau kita buat maksiat, kita langgar kepada yang Allah Ta'ala suruh. Kita langgar, mana kita tinggalkan apa yang Allah beritahu, kita buat pula apa yang Allah Ta'ala larang. Ketika itu roh tadi itu telah ternoda. Roh tadi itu daripada Ruhul Muqaddas menjadi Ruhul Adnas, roh yang kotor, roh yang cemar. Kerana apa? Kerana dicemari dengan perbuatan-perbuatan maksiat, anggota tujuh yang zahir kita itulah. Makanan yang dimakan, makanan yang haram, penglihatan yang lihat, penglihatan yang haram, telinga yang dia dengar, pendengaran yang haram. Maka hati dia tu tak akan mampu nak bersih sebab dosa-dosa yang dia buat. Maka ketika itulah akan biuk macam-macam jenis penyakit-penyakit mazmumah dalam hati ni. Adanya kesombongan, adanya adanya ketakburan, adanya berasa riak dalam hati, adanya berasa hasad dalam hati, macam-macam lah.
Jadi penyakit-penyakit mazmumah tadi tu subur adalah hati kita dengan sebab kita tidak memelihara anggota yang zahir dan hati kita tu ternoda, roh kita pula kotor. Jadi lagu mana roh yang kotor ini nak kembali kepada Allah, roh yang bermaksiat, roh yang dicemari ini nak kembali kepada Allah. Jadi sebab itulah pentingnya kepada kita ni membersihkan hati sentiasa. Baik. Jadi di antara hijab ataupun lawan yang paling besar sekali daripada kita mengingati mati ni adalah tulul amal. Panjangnya berangai akan hidup siapa bila-bila. Berangai tu dia panggil. Maknanya aku ni lambat lagi ni nak mati, berasa tak dekat dengan kematian. Jadi bila kita panjangnya tu berasa kita ni hidup panjang lagi, maka kita akan menangguhkan ketaatan. Relax dulu, hati dulu. Esok-esok lah, kejap-kejap lagi lah tobat. Sebab mengingati kematian ni adalah pintu ataupun orang panggil sebab utama kepada kita bersifat dengan sifat-sifat mahmudah yang lain. Dengan sebab kita ingat kita nak mati, kita tobat macam kita sebut minggu lepas lah. Dengan sebab kita ingat dekat dengan mati, kita meninggalkan maksiat. Dengan sebab kita mengingati kematian ni, kita bersegera kepada ketaatan. Dengan sebab kita mengingati kematian ni, kita meninggalkan segala riak, segala ujub, segala kesombongan yang ada dalam hati kita. Sebab orang panggil rahsia yang paling besar sekali untuk kita bersifat dengan sifat mahmudah ni, ingat pada mati. Ingat pada mati. Dia akan memotongkan segala cita-cita kita untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan segala dosa-dosa. Jadi berhati-hatilah dengan angan-angan untuk panjang umur sehingga menangguhkan dalam perkara amal soleh. Seperti mana satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, yakbarul banu Adam wa yakbaru ma'ahu isnani, hubbul mali wa tulul umur. Anak Adam itu semakin dewasa, semakin tua, dan dua perkara juga semakin besar yang bersama dengannya. Jadi seiring dengan jasad kita ni semakin tua, semakin lemah, bahkan kadang-kadang jasad ni sudah hilang kekuatan. Hak dulunya gagah, ring kita kata tenaga dulunya macam-macam boleh buat. Bila dah mari usia 60, 70 ni dah hilang dah. Kekuatan dah hilang dah. Orang panggil ring tu, tenaga tu tak ada dah. Tetapi ada dua benda hak tak akan tua kita kata. Kepada dia hubbul mal wa tulul umuri. Cinta kepada harta, hak ni tidak akan pernah hilang dalam setiap diri manusia. Walaupun usia dia tu sudah tua kita kata. Dan yang kedua, panjang umur. Panjang umur ni dia nak hidup lagi. Dia nak hidup lagi. Kalau boleh dia nak 1000 tahun. Kalau Allah Ta'ala kata nak beri kepada dia, tak cukup. Cukup 1000 tahun, nak lagi. Begitu. Bahkan dalam suatu hadis daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, bagaimana Nabi menceritakan tentang peringatan kepada kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata alaihi 40 sanatan, ataupun fi riwayatin man balagha al-40. Siapa-siapa yang telah sampai umurnya 40 tahun. Nabi sebut dengan jelas 40 tahun. Falam yaghlib khairuhu syarruhu. Sedangkan kebaikan dia itu lebih sedikit. Kebaikan yang dia buat dalam kehidupan dia tu lebih sedikit daripada kejahatan yang dia lakukan. Makna umur sampai dah 40, man balaghal arba'in, tapi kebaikan dia tu tak mampu lagi nak mengatasi kejahatan yang ada dalam diri dia. Maksiat masih banyak lagi. Kita ni kadang-kadang kena rasa diri tu berdosa dengan Tuhan. Sebab kalau kita rasa kita ni tak ada dosa, kita ni duduk dalam taat, tu bahaya. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tu Tuhan letak dalam keadaan kekurangan dalam ketaatan. Mungkin diri kita sendiri ada yang mengabaikan sembahyang juga, tapi bukan sembahyang yang terbaik kita kata. Sembahyang yang terbaik ni maknanya sembahyang berjemaah, sembahyang di awal waktu. Tapi
Kadang-kadang ada juga semaya tapi semaya ujung-ujung, semaya tapi tidak berjemaah. Ada kekurangan kita kata, kecacatan ketaatan ibadat kita dengan Tuhan. Supaya apa tu? Supaya kita ni minta ampun dengan Tuhan, supaya kita ni berharap hati dengan Tuhan, Tuhan tolong kita ni untuk buat taat hak lebih sempurna, hak lebih molek, hak lebih comel. Nah, tapi kalau kita ni duk rasa tak ada dosa, tak ada buat maksiat ke apa, tu maknanya penyakit. Bahkan hak tu dah sebenarnya satu dosa dan satu maksiat kita dengan Tuhan. Berasa diri molek, berasa diri bagus, berasa diri dah sempurna. Ni dia panggil apa ni? Ajib, ujub. Ujub. Takjub dengan diri sendiri, berasa dengan kebaikan dan ketaatan kita buat. Baik. Jadi kata Nabi, man balagha al-arba'in, man ata alaihi arba'una sanah, falam yaghlib khairuhu syarruhu. Tetapi kebaikan dia lebih sedikit daripada kejahatan yang dia lakukan dalam kehidupan dia tu, falyatajahhaz ilan nar, ataupun falyatajahhaz ila jahannam. Maka persiapkanlah, maka bersediakanlah dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Sebab apa? Sebab angka 40 ni, angka 40 ni dia ada orang panggil ada rahsia dia lah, ada hikmah. Rahsia tu tidak juga, maknanya ada hikmah. Seperti mana hadis Nabi kata, siapa-siapa yang mampu beristiqamah sembahyang berjemaah di awal waktu, ataupun yang menjaga sembahyang subuh dan isyak-nya secara berjemaah selama 40 hari, maka Allah Ta'ala akan beri kepada dia dua kebebasan, bari'an minhum, bari'an, dua kebebasan. Yang pertama, Allah Ta'ala akan bebaskan diri dia tu daripada api neraka. Yang kedua, Allah Ta'ala akan bebaskan diri dia tu daripada segala sifat-sifat kemunafikan. Mana kalau kita boleh jaga sungguh semaya jemaah kita subuh misalnya, mana kita berusaha lah ke mana pun, keluar 40 hari ikut jemaah tabligh, kau ikut gilah. Mana 40 hari ni kita jaga sungguh, ngoti-ngoti, tak pernah tinggal, tekal kita dalam ketaatan. Insya-Allah janji Nabi itu pasti benar. Mana Allah akan gazet, sebenarnya Allah dah beri keselamatan, jaminan kepada kita, dhamman, jaminan Allah hak kita ni insya-Allah dengan rahmat dan kasih sayang dia tu terlepas daripada sifat-sifat kemunafikan. Tak ada sifat nifak dalam hati kita. Sifat nifak ni maknanya apa? Beribadat dengan berlaku adanya riak. Itu termasuk di antara sifat-sifat kemunafikan lah. Maknanya kita ni betul di antara zahir dan juga batin hati kita tu. Orang yang siddiq. Baik. Jadi begitu jugalah hadis yang Nabi kata tadi, siapa yang cukup umur 40 tahun tapi kebaikan dia tu lebih sedikit daripada kejahatan dia, maknanya persiapkanlah diri dia tu untuk nar jahannam, neraka jahannam. Jadi kalau dah siapa umur 40, waktu tu kita kena ada keinsafan yang lebih lagi lah. Hak tak siapa pun bukan makna tak kena insaf, sama juga, sebab kita tak tahu bila kematian akan menjemput kita. Cuma 40 ni memang disebutkan secara jelas oleh Rasulullah. Lepas tu setengah orang dia kata kalau 40 ni tak berubah kan, hak baik, hak jahat tak jadi baik lagi, maknanya mungkin dia kekal dalam kejahatan begitu. Ada setengah orang dia kata gitu, pada kebiasaan, pada adat urufnya gitu. Tapi tak semestinya, sebab hidayah ni milik Allah. Bila-bila masa sahaja Allah boleh tarik, dan bila-bila masa sahaja Allah Ta'ala boleh beri kepada hamba-hamba dia. Kemudian dalam hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zarallahu ila mri'in akhar ajalahu hatta ballaghahu 60 sanah. Allah tidak menerima alasan seseorang yang dia telah tundakan ajalnya sehinggalah umurnya mencapai 60 tahun. Apa makna Allah Ta'ala tak terima alasan? Jadi kalau Allah Ta'ala beri umur kita ni lebih daripada 60 misalnya, ataupun 80, kira orang panggil ekstra tu dalam kehidupan. Jadi ketika tu kalau orang
ataupun kita kata seseorang tu dia tak sel lagi buat kebaikan, nak duduk dalam kejahatan lagi, nak duduk dalam keadaan tidak bertaubat dengan Allah lagi. Jadi ketika tu alasan dia sibuk, alasan dia tak tahu, alasan dia tak erti, itu tidak diterima oleh Allah. Sebab Allah dah bagi masa, Allah dah bagi peluang. Sebab tu benda yang paling besar sekali dalam kehidupan kita ni, kita kata modal yang paling besar tu apa dia? Nyawa, masa. Masa ni dia takkan boleh dibeli. Hak berlalu akan terus berlalu. Maka kita akan terus berjalan. Umur kita ni dia tak akan berkurang. Akan bertambah seumur. Tahun demi tahun akan bertambah. Cuma hak kurangnya nyawa kita. Nyawa kita tu tak akan ditambah, akan berkurang, akan sedikit. Saat kematian akan semakin dekat dengan kita, ajal kita kata. Jadi kalau Allah bagi kehidupan kepada kita tu, hari ni kita boleh bernafas lagi. Tidur malam ni belum tentu lagi pagi esok kita akan dibangkitkan oleh Allah. Kita boleh lagi menikmati kehidupan. Belum tentu lagi. Tidak ada jaminan. Wa fi ay apa Allah Taala kata, wa ma tadri bi ayyi ardin tamut, wa ma tadri maza taksibu ghada, wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa dia hak akan berlaku esok. Wa ma tadri maza taksibu ghada. Tak ada siapa yang tahu. Wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu di bumi mana yang dia akan mati. Allah Taala sebut dalam Quran gitu. Jadi kita bila bangun daripada tidur, contohnya tidur malam ni boleh sedar. Bahkan kalau kita tengok seperti mana yang Allah Taala sebut dalam Quran, Allahu yatawaffal anf. Allah lah yang memegang setiap diri, yakni roh-roh kita ketika mana kita tidur. Tidur itu adalah kematian yang kecil bagi setiap hamba Allah. Kita tidur tu sebenarnya kita dah mati dah. Dia panggil. Maka ketika mana hamba Allah, yang ketika mana kita tidur, setiap roh kita itu dijaga, dipegang. Kita kata oleh Allah, dan satu orang yang mana dia masih lagi diberikan kehidupan pada keesokan harinya, maka roh tersebut akan dikembalikan semula ke dalam jasadnya. Sebaliknya orang yang bertemu dengan kematian, maka roh tadi itu tak akan kelik dah. Roh tu tidak akan dikembalikan ke dalam jasad. Oleh sebab itu, bila kita tersedar daripada kehidupan, daripada tidur kita kata, maka tidak ada nikmat yang paling besar kalau kita boleh syukuri kepada Allah, iaitulah nikmat Allah masih beri peluang, kesempatan, kehidupan kepada kita. Sehingga pada saat-saat ni lah, sekarang ni pun biar kita berasa, kita boleh bernafas setiap saat, setiap detik, biar rasa, biar sedar. Jadi benda ni dia tidak boleh dibuat-buat, melainkan kita kena latih sehinggalah dia tu subur, sehingga dia tu berasa di hati kita. Maka ketika itulah akan lahirnya kesyukuran yang tinggi dalam hati kita. Dan bersyukur sama. Duduk di maqam hamdan wa syukr, duduk dalam keadaan puji dan syukur kepada Allah. Allah duduk, Allah letak kita atas taat, syukur, puji Allah, alhamdulillah. Allah jauhkan kita dengan maksiat, syukur, puji, alhamdulillah. Dan kita tidak akan sibuk nak melihat keaiban, nak melihat kejahatan, nak cara tentang diri orang lain. Baik. Sebab itulah kata Al-Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, lalai akan perkara akhirat serta membelakangi urusannya sama sekali akan menjadikan manusia ni melakukan segala perkara yang lawannya. Apa dia? Menuntut dunia dan berusaha dengan bertungkuh lumu dalam urusannya. Ini mungkin disebabkan oleh panjang harapan kerana ingin hidup menukar langit, sehingga ia melupakan kematian, ataupun mungkin disebabkan oleh adanya perasaan syok tentang keadaan hari akhirat serta ragu akan hakikat kewujudan hari tersebut. Kita ni kalau berpaling daripada mengingati akhirat, ataupun lebih khusus kita kata berpaling daripada mengingati kematian, ada dua kemungkinan. Pertama, sebab lalai hati. Lalai hati itu kerana disibukkan dengan urusan duniawi. Yang kedua, sebab kita tu tak yakin, tak percaya, ada keraguan tentang
negeri akhirat. Macam orang yang tak beriman kepada Allah, orang yang kafir, mereka tu memang berusaha sungguh-sungguh atas dunia. Sebab apa? Sebab bagi mereka kehidupan ni hanya sekali. Dunia ni lah nak mengecapi segala kenikmatan dan sebagainya. Lepas ni tak ada dah kehidupan. Kita orang beriman tak begitu. Kita dunia ni hanya orang panggil tempat kita nak buat ketaatan, nak bawa pahala, nak bawa bekala, nak bawa kebajikan supaya kita boleh belanja di negeri akhirat. Hak tu kehidupan yang sebenar, kehidupan yang hakiki. Dunia ni tempat kita bercucuk tanah, tempat kita bersusah payah, tempat kita diuji, tempat kita menerima kesakitan, tempat kita merasa kesedihan, macam-macam jenis. Nah, perkara yang kita alami. Sebab apa? Sebab sifat dunianya begitu. Sifat dunianya memang kita kena rasa. Kalau orang duduk di dunia ni, dia tak ada rasa sedih, dia berasa gembira, dia berasa bahagia semua, maknanya orang ni maknanya dia tidak orang panggil tak normal, ataupun kita kata bukan duduk di dunia tu. Bahkan setiap orang yang duduk di dunia pasti akan mengalami perasaan-perasaan tersebut. Sebab apa? Itu bentuk ujian yang dah letak atas diri kita. Sebab negeri akhirat adalah negeri yang sebenar-benar kita menerima orang panggil menerima balasan, menerima janji kita, kesempurnaan. Nah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kemudian Allah Taala kata apa? Nah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Nah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya barang siapa yang diselamatkan oleh Allah daripada neraka, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dia ke dalam syurga, faqad faz, dialah orang yang sebenar-benar berjaya. Wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini tidak lain tidak bukan hanyalah kesenangan yang menipu daya. Baik. Jadi mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita daripadanya lah, daripada ada keraguan, ada syok tentang negeri akhirat. Kerana yang demikian itu akan menarik kita kepada kekufuran dan keingkaran kepada Allah Taala. Tengok hari ini, lagu mana satu orang yang berani melakukan maksiat secara terbuka. Bahkan dia bangga dengan kemaksiatan yang dia buat. Nah, diberikan oleh Allah sedikit daripada harta dunia, pembendaharaan Allah bagi, kita kata cemuk tu dah sikit dah, tapi hidup menongkat langit dah. Nah, dia kata tak ada kaitan semaya duha ke semaya sunat minta supaya Allah Taala murahkan rezeki. Dia kata hak dia jadi kaya, hak dia hidup senang dan mewah dan sebagainya sebab hasil usaha dia. Duk menego, duk ngeping dalam apa lama buat dalam TikTok, dalam Facebook, maknanya marketing dia tu hebat. Sebab tu dia jadi kaya. Jadi dia petika pula kalau orang kata semaya duha tu boleh memurahkan rezeki, boleh meluahkan rezeki, dia tak semaya, Allah bagi kaya. Dia tanya pula kan. Dia tak tutup aurat, Allah bagi senang. Cakap gitu. Apa tu? Sebab dalam hati dia penuh kesombongan. Bahkan ada juga setengah orang, dia bangga dengan maksiat hak dia buat, dia duduk joget, dia duduk di petah nyanyian dengan pakaian yang tidak menutup aurat, seksi, duduk gelek, duduk danduk dan sebagainya. Bila orang tanya apa ya, bila orang tegur dan sebagainya, dia memberontak kan. Dia marah pula. Walaupun orang kecil dia, orang kata dia ni gini, dia ni sebenarnya hati baik kan. Dia tak pernah kata bodoh ke orang, dia tak pernah memburuk-burukkan orang. Jadi ni orang panggil semua orang yang seperti mana Nabi sebut tadi lah. Dia bangga dengan kemaksiatan, kejahatan, kerana ketika itu dia tidak sedar hakikat sebenarnya itu daripada Allah Taala. Sama ada dia lalai ataupun mungkin na'udzubillah min zalik, ada keraguan di hati dia tentang negeri akhirat yang bakal ditempuhi oleh setiap orang. Maka tanda yang membezakan bagi orang yang lalai mengenai urusan akhirat, kata Imam Haddad, sama ada disebabkan oleh panjang harapan atau syok. Bahawasanya orang yang lalai kerana panjang harapan, jika sakit atau berlaku sesuatu yang menyebabkan ia rasa bahawa ajalnya telah hampir, sentiasalah, maka ketika itu barulah dia akan sebut tentang keadaan akhirat.
dia merasa kesal kerana mencuaikan amalannya di waktu dia sehat, dan ketika itu hati dia bercita-cita supaya Allah menyembuhkan dia dan Allah dia dapat kembali melakukan ketaatan, mengerjakan amal soleh. Ini maknanya beza antara orang yang syok dengan orang yang lalai. Maka orang yang lalai ni nak tahu hati kita ni lalai dengan dunia, kita nak tahu hati kita ni berpaling kepada akhirat disebabkan kelalaian ataupun sebab keraguan, maka bukti dia ataupun tanda dia orang yang lalai ni bila dia diuji oleh Allah, dia tegurai daripada Allah, kesakitan, kehilangan, itu hakikatnya tegurai. Allah nak jentik hati kita ni supaya kita ni dekat, kita ni hampir, kita ni boleh mengadu, kita ni boleh berharap, kita ni boleh minta dengan dia. Jadi macam-macam keadaan cara Allah Ta'ala nak supaya hamba dia ni dekat dengan dia ni macam-macam. Ada Allah Ta'ala bagi kenikmatan, kemewahan, kesenangan, maka dia menjadi orang yang lebih bersyukur, dia menjadi orang yang lebih dermawan, dia menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah. Ada juga pasal lagu tu. Ada yang Allah uji dengan kesakitan, Allah uji dengan kesedihan, Allah uji dengan pelbagai ujian lah, musibah kita kata, yang menyebab ketika tu dia sedar Allah, selama kini aku duduk lalai dengan Tuhan, selama kini aku duduk jauh dengan Allah. Jadi bila diuji dengan ujian, ketika tu dia mengadu, ketika tu dia meminta kepada Allah, seperti mana kita sebut pada bab yang lalu lah, bab redha dengan Allah, bab kasih dengan Allah. Tu dia panggil bentuk-bentuk cara yang Allah Ta'ala nak mendekatkan seorang hamba kepada diri dia. Baik. Tetapi jika lalainya kerana syak dan ragu, maka semua itu tidak akan berlaku padanya sebagaimana yang berlaku pada orang yang pertama tadi. Jadi kalau orang yang ada syak, ada keraguan tentang akhirat, betul kau ada sesuatu yang azab kubur, betul kau esok kita akan masuk ke syurga ke neraka, maka marilah bala, marilah musibah, marilah kesakitan, marilah segala nikah pun, maka perkara tersebut tidak akan memberi kesan kepada hati dia untuk dia bertaubat, untuk dia meminta ampun, untuk dia menginsafi segala dosa-dosa dia. Sebaliknya, dia akan menyesali dirinya kerana terpaksa berpisah dengan dunia. Jadi bila saat nak mati tu, dia menyesal apa? Dia akan rasa sedih sebab dunia ni bakal ditinggalkan. Harta perkara dia sayang akan ditinggalkan. Maka dia bimbang tentang anak-anak dia yang akan merana, dia bimbang tentang harta bendanya yang akan musnah setelah dia mati dan sebagainya. Maka semua ini menunjukkan bahawa fikiran dan pandangannya sikat kerana jiwanya telah dibelit oleh cinta terhadap dunia. Jadikanlah perkara ini sebagai tauladan bagi dirimu. Semoga Allah merahmatimu. Ingatkan dan nasihatilah rakan-rakanmu jika engkau mendapati ciri-ciri syak dan ragu mengenai akhirat ada pada dirinya. Sebab syak dan ragu mengenai urusan akhirat itu tidak sama bahayanya dan celahnya dengan bahaya dan celah panjang harapan. Jadi di antara kita lalai dan panjang harapan, panjang angan dengan dunia, panjang harapan dengan dunia, lalu kita lalai dengan akhirat, kemudaratan dia tu lebih ringan berbanding dengan orang yang ada syak, ada keraguan tentang dengan akhirat. Walaupun kita kata panjang cita-cita tu, panjang angan tu suatu perkara yang dicela. Kerana apa? Kerana perkara tersebut juga menarik hati manusia daripada lupakan akhirat. Baik. Jadi di antara dua tu, maka ragu dan syak itu lebih besar. Kerana apa? Dia boleh menyebabkan kekufuran. Dia boleh menyebabkan kita ni tidak percaya tentang yaumul akhirah, tak percaya tentang hari akhirat. Sedangkan percaya tentang hari akhirat itu salah satu daripada rukun iman yang wajib kita imani. Baik. Kemudian kata pengarang kitab kita, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Artinya, jadi olehmu di dalam dunia seolah-olah engkau orang dagang atau yang lalu di jalan Allah Ta'ala. Alam
wa ilmuhu atam. Jadi setakat inilah untuk malam ini. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat dan pengajaran daripada apa yang disampaikan oleh pengarang kitab kita. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab.